Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Sunat kita beri salam atas orang yang tuli itu dengan lafaz serta angkat tangan. Maka tiada didapat sunat kita beri salam atas orang tuli itu semata-mata lafaz yang tiada beserta angkat tangan. Maka berdosa kita jawab salam orang yang tuli itu dengan lafaz saja, tidak dengan beserta angkat tangan. Intaha syekhuna naqalahu syekhuna minal i'anah. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dia jualah masih kita boleh ada atas muka bumi dia, alhamdulillah. Syukur kita dapat kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Syukur diberi kita satu keadaan yang memudahkan kita taat, jauhkan kita pada maksiat, alhamdulillah. Syukur diberi kita kesedaran untuk mengaji dan belajar, untuk mengenal perjalanan agama supaya benar-benar jadi orang beragama dengan makna sedar kita pada Allah Ta'ala yang Allah lah Rabb kita, mentadbir sekalian alam ni, antaranya dia lah Rabbi, dia lah takbir kita dan takbir alam. Dan sedar kita bahawasanya makhluk paling mulia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita ni takkan boleh berjaya hidup melainkan dengan mengimani dia, mencontohi dia. Khasnya zaman kita banyak fitnah ni, ikut sunnah dia dan banyak berselawat salam atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Syukur kita diberi kelapangan masa, kekuatan, keupayaan dalam suasana yang penuh mencengkam ini. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita untuk beriman pada dia, untuk istilahnya taat pada dia, untuk boleh menjauhkan perkara yang sia-sia, boleh menjadikan matlamat hidup kita untuk ingat kat dia, supaya boleh berselawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW setiap masa, insya-Allah. Alhamdulillah. Sambungan kita bab salam. Kata dia masalatun, sunat kita beri salam atas orang yang tuli. Jadi antara hukum yang kita duk bicara ni, sunat bagi salam setiap kali berjumpa berpisah. Kadang hukum dah tahu, nak beramal tu kena susah. Mudah-mudahan Allah taufik hidayah kita, fahamkan kita kepentingan doa ini. Lebih baik lagi dalam suasana kita macam ni, doalah. Isyarat Nabi SAW kata dia, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa ni senjata orang beriman. Bila sebut senjata ni, maksudnya dia benda besar lah. Nak potong, nak putus, nak tangkis, nak dapatkan manfaat sesuatu, antaranya doa. Doa. Jadi antara doa tu apa dia? Assalamualaikum. Dengan sebab doa ni, kita akan jadi sejahtera satu sama lain, selamat daripada bala bencana. Khasnya atas kita bicara, andai kata COVID ni adalah satu pandemik, selamat kita daripada pandemik ini. Kalau kata dia tengok tak ada apa-apa pun, tengok orang yang positif pun
tak ada apa-apa gejala, tak ada apa-apa istilah orang putihnya, gejala pasal putih apa, simptom, tak ada apa-apa simptom pun, positif pun tengok okey je. Mudah-mudahan selamat kita daripada fitnah-fitnah yang ada zaman ni. Entah apa-apa dah, benda entah apa-apa pun jadi macam satu benda yang amat ditakuti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada fitnah ni. Itu pun selamat juga. Selamat ni bukan nanti sihat aja. Kalau sihat pun sebut ada dua sihat, sihat jasad kita, sihat batin kita. Antaranya sihat kita daripada anasir-anasir di atas nama fitnah ni, fitnah hidup, fitnah mati, fitnah dunia, fitnah Yahudi, fitnah Nasrani, fitnah harta benda. Isyarat Quran pula, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta benda, anak-anak pun fitnah juga. Fitnatul mahya wal mamat, masa hidup, masa mati. Mati pun masih istilahnya ada fitnah, ada ujian lagi. Apatah lagi zaman kita lah ni, ujung-ujung ni fitnah Masih Dajjal. Dan ni Dajjal ni fitnah sebelum Dajjal, fitnah sebelum Dajjal, Dajjal yang sebelum Dajjal, Dajjalin. Macam-macam hal lah. Allah Ta'ala pelihara kita daripada semua tu. Antara sebab tu, banyaklah bagi salam sama-sama kita, insyaAllah. Kalau tak ada pun, antara salam yang memang pasti akan dijawab, mesti tak ada masalahnya, salamlah banyak kita kat Nabi SAW. Banyak salam kita. Lepas salam, lepas bayang je, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, salatu wassalamu alaika ya Nabi Allah, salatu wassalamu alaika ya Nur Allah, as-salatu wassalamu alaika ya Habib Allah. Memang disuruh kita salam, unzur halana wasma' qawlana. Tengoklah hai kami ni, dengarlah kata-kata kami. Engkau Allah maha mendengar, tapi Allah Ta'ala jadikan kat Rasulullah pun ada satu kebaikan mendengar, khasnya salam kita, doa kita, minta kita duk tawassul dengan dia. Macam mana dia hidup, bahkan dia wafat ni, dia duduk satu alam mutlak, dia lebih dengar daripada apa yang dia dengar masa dia hidup. Dia hidup pun special keadaan dia. Apa dia? Dia nampak di belakang macam mana nampak di depan. Special sangat Rasulullah ni. Itulah antara kalau kita belajar bab khas nubuat, bab kerasulan, mujizat-mujizat Rasulullah, khasnya apa dia, fadilah maqam mahmud yang Allah Ta'ala jadikan pada Nabi SAW ni, apa dia, jumpalah bab bicara kita. Baik, jadi seterusnya kita nak bicara bab salam ni. Antara bab salam ni, kata dia, sunat juga kita bagi salam atau orang tuli, orang pekak. Dah dia pekak nak bagi salam lagu mana? Bagi salam tu, asal salam mesti dengan lafaz tu, yang asalnya dengan lafaz. Oleh kerana tuli tak dapat tidak, dia mesti lafaz serta angkat tangan. Baik, di atas kaedah itu maka tiada didapat sunat kita beri salam atau orang yang tuli itu semata-mata lafaz, tiada berserta angkat tangan. Pasal istilahnya tahsilul hasil. Tak hukum kita bagi salam ke dia, pasal dia bukan tahu kita bercakap apa. Kalau dengan kita cakap tu dia boleh kesan sesuatu, kita bagi salam, tak apa. Pasal orang pekak ni, ada orang memang pekak sungguh. Ada orang pekak ni, dia bukan pekak betul-betul. Bahkan dia ada juga sesuatu yang dia boleh dengar. Khasnya kalau bunyi kuat-kuat ni, dia bukan dengar bunyi itu sangat, tapi dia boleh rasa getaran tu. Macam kita dengar main kasidah sudah lah kan, main gendang tu, ada rasa sesuatu tak? Orang tuli ni kalau kita cakap kuat tu, dia Allah Ta'ala bagi sensitiviti pada kulit dia, dia boleh rasa keupayaan tu, lagi sensitif pada kita. Saya ada kenalan jiran-jiran pun ada yang tuli kan. Dia orang ni, pasal mak ayah dia pun tak expect macam tu. Apa dia, bila tuli, kita ingat bila jumpa kawan-kawan pakat sengap je lah kan, dah bisu dah lah, bisu pekak pula kan, tak dengar. Kita ingat bila jumpa kawan-kawan dia pergi sekolah khas, bila jumpa kawan-kawan kita ingat diam je tak, sunyi je lah, orang bisu dengan pekak lah, hidaknya lagi riuh pada kita.
Lagi riuh pada kita. Dengan pasang lagu lagi kuat daripada kita pasang. Nah dia pekak, dia nakkan getaran tu. Tuk 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 tuk. Oh dia suka tu. Kalau nasyid pun tuk 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 tuk. Nak suruh apa? Dia getaran tu dia suka dengar. Tuk 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 tuk. Oh kalau bercakap ni, dah dia pekak. Gelak tu lebih pada kita gelak ni. Ini cerita orang dekat-dekat kita lah yang kenalan saya tentang yang mereka ni ada kawan kerabat dia, ada anak dia yang bisu. Dia cerita gitu lah. Kita ingat kan sunyi sepi lah kan. Baik kita yang boleh bercakap ni, baik singap lagi. Diam. Dia pun riuh, bisin. Sikit situ lah. Jadi bagi salam dengan lafaz angkat tangan. Maka, baik, habis itu. Itu bab bagi salam. Kemudian berdosa pula kita jawab salam orang tulis itu dengan lafaz saja, tidak dengan peserta angkat tangan. Siapa je? Dia bagi salam. Macam mana? Kita pun dia tu kita faham nak bagi salam. Kita pun macam mana? Tak pasal Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak punya dia punya pasal kau. Siap. Jadi macam mana hukum memberi, macam itulah juga hukum menjawab. Siap. Ambil ini naqal daripada kitab I'anatul Talibin, syarah atau hasyiah bagi kitab Fathul Mu'in. Jilid 4186. Pasal kitab bab salam ni, kalau nisbah kitab fiqh lah, dia cerita ujung kitab. Dah habis cerita bab-bab fardu kifayah. Habis cerita bab jihad apa-apa, antara bab jihad tu fardu kifayah, amar ma'ruf nahi munkar. Sebelum tu disebut bab khilafah, bab nanti khalifah, siapa je boleh jadi khalifah. Sebelum tu bab mufti, bab qada, saksi apa semua. Fardu kifayah, amar ma'ruf nahi munkar. Antaranya disebut bab sunat bagi salam. Satu dia duduk jilid 4. Nak tengok kitab fiqh bab salam, pergi tengok jilid 4. Ini kitab ujung. Baik. Adapun yang ditegah beri salam macam Yahudi, iaitu angkat isyarat dengan jari telunjuk dan beri salam. Angkat isyarat dengan jari telunjuk beri salam. Ini cara Yahudi. Dan beri salam Nasrani itu angkat isyarat dengan tapak tangan. Angkat isyarat dengan tapak tangan. Kalau Nazi macam mana? Yang Jerman tu macam mana? Saya tak pandai. Macam mana? Kan dia ada style. Macam ni? Ni tak ambil biasa. Macam ni? Jadi kita saja begitulah. Kaedah kita Assalamualaikum lah. Orang bisu je cakap macam tu. Dengar orang bisu je. Dengar orang lain tak ada lah. Kaedah kita bagi salam lafaz lah. Lafaz lah. Baik. Iaitu hadis ni kata dia riwayat daripada Tirmizi. Imam Tirmizi meriwayatkan, kata dia la tashabbahu bil yahudi wala bin nasara fa inna taslima al yahud al isyaratu bil bil asabi' wa taslima an nasara al isyarah bil akuffi. Kata dia jangan kamu menyerupai dengan Yahudi dan jangan kamu menyerupai Nasara. Bahwasanya beri salam Yahudi itu isyarat dengan jari telunjuk dan beri salam Nasara itu dengan isyarat dengan tapak tangan. Macam mana tapak tangan saya pun tak peduli itu, tapi kaedah kita faham daripada hadis ni, kita tak dibenarkan menyerupai Yahudi Nasrani. Itulah. Sehingga kalau kita belajar bab puasa Ashura pun, Rasulullah pernah puasa pada 10 Ashura pada masa Rasulullah ada di Madinah tu. Tengok-tengok Yahudi yang ada di Madinah tu pun puasa Ashura juga. Rasulullah kata apa? Kalau panjang umur aku, tahun depan jumpa Ashura, aku akan puasa 9 dan 10. Tasu'a dan Ashura. Pasal apa? Supaya tak nak bagi serupa dengan puasa orang Yahudi Nasrani. Wah, sampai macam tu. Bukan bila Yahudi Nasrani puasa kita tak payah puasa. Tak, yang mana tetap syariat kita puasa, tapi disuruh kita mukhalif dengan orang Yahudi Nasrani. Apatah lagi memang amalan Yahudi dan Nasrani. Apatah lagi memang ini adalah upacara Yahudi Nasrani. Zaman-zaman kita lah ni macam mana ada ulama-ulama tutup guru kita sebut, bagi salam pun tak boleh lah.
satu masa esok style Jepun pula kan. Hai. Tak tahulah kan. Kita muncullah Jepun berapa bulan aja. Bulan apa? 5 tahun dah. Bulan bulan pula kan. 40 hingga 45. Hiroshima dan Nagasaki gelebung tu baru lepas kan. 5 tahun. Nasib baiklah tak dapat Jepun. Kalau tidak kita pakai hai. Hai. Arigato. Arigato. Karimaska. Kat Jepun saja kita. Nasib baiklah dapat 2-3 butir je. Saya pun dapat Jepun 2-3 butir je. Arigato. Karimaska. Arigato tau. Terima kasih lah. Wakarimaska. Arigato. Arigato, terima kasih. Bukan. Wakarimaska. Baiklah. Wakarimaska. Arigato. Supu Nomi tai deh. Itu tak arti lah tu. Tak arti juga. Saya tahu juga dia 3 butir. Cukup lah. Cerita cakap Jepun ni. Saya dia kata orang tua ni cakap Jepun boleh. Urdu boleh. Boleh lah sikit-sikit gitu. Cakap lebih malu saya. Okey, cukup lah tu. Nak cerita ikut Yahudi Nasrani apalah. Tentu kita nak ikut betul-betul yang mana ajaran Islam ni, tambah kita zaman belakang ni susah. Makin susah. Nak jemaah tak boleh, nak jemaah tak boleh, nak sembahyang tak boleh. Kalau orang kafir himpun ramai-ramai tu tak ada apa-apa pun. Kalau masjid himpun je rapat-rapat tak ikut SOP, siap engkau. Ada akta lagi macam-macam keluar, akta baru-baru ni. Kau sebut je bab COVID ni yang bunyi-bunyi yang macam bau busuk sikit, jaga kau. Kau nak cerita hak wangi-wangi vaksin ni bagus, menyelamatkan orang ramai. Vaksin boleh menghindarkan penularan virus corona. Vaksin terbukti berkesan. Vaksin efisien. Vaksin ikhtiar untuk ikut sunnah Nabi SAW. Kalau Nabi ada pun Nabi buatkan vaksin juga. Cerita berbunga-bunga cerita vaksin. Kau sebut je sikit bau busuk sikit vaksin ni, jaga. Sampai keluar akta tahulah kita. Tapi kalau cerita Wahabi tak ada apa-apa pun ni tengok. Tahulah cerita nyanyi-nyanyi lagu cinta yang memperahi kan. No action at all. Kilang arak barulah tegi nak tutup. Tu pun tahiyah tutup idah. Sikitlah sebut tu. Tak tahulah. Hadanallah ila siratal mustaqim. Zaman kita belakang ni memang dia jadi susah. Kita kalau kita dengar dalam hadis dulu lah, kalau saya sebut dulu lah, saya duduk ngaji dulu, banyak benda yang kita dengar je. Lah ni banyak benda depan mata kita tengok. Yang kalau sebut fitrah zaman kita fitrah ni fitrah belaka sebut ni. Jemaah tak boleh nak mengaji, tak boleh nak jumpa guru, tak boleh sembahyang, tak boleh azan pun tak boleh. Sallu fi buyutikum. Nak sebut yang la solah yang la falah tak ada lah. Apa? Sallu fi buyutikum. Esok mutu fi buyutikum. Tak faham sudah. Mutu. Mampu hampa duduk dalam rumah hampa. Macam itulah. Mutu fi buyutikum. Saya geram lah tu saya sebut mampu tu. Astagfirullah. Kalau iqra'ul Quran fi buyutikum, ati'u Allah fi buyutikum, sallu ala nabi fi buyutikum. Sedap je kan. Tak ada dah nasihat-nasihat macam tu. Sama je kita tengok keliling tu, penyataan yang keluar daripada pihak-pihak yang berwajib ni apa ya, seirama je. Tahulah. Ya Allah. Saya tak tahu nak cakap. Mulut saya kalau ikut nak cakap macam ni. Dia ada break dia. Geram je aku. Mudahlah tu. Cerita salam mudahlah. Adapun beri salam semata-mata dengan angkat tangan, bukan isyarat dengan jari, bukan dengan tapak tangan, hanya semata-mata beri salam angkat tangan, tiada berlapas, maka iaitu tiada ditegah dan tiada haram. Kerana Nabi SAW kata dia, sarra fil masjid yawman wa asabahu minan nisa'i qu'udun fa'alwa biyadihi bitaslim. Bahawasanya Rasulullah SAW ni dia pernah lalu ia pada masjid. J tu apa lebih tu kot tulisan tu.
Lalu ia pada masjid pada satu hari, dan satu jemaah perempuan tu duduk. Ada jemaah perempuan duduk dekat masjid, maka mengisyarat Rasulullah dengan tangannya dengan beri salam. Maksudnya Rasulullah beri salam, dia ada angkat tangan. Memang tangan ni kita bercakap dia kan dia ada sesuatu perbuatan yang kita buat kan. Bukan semata-mata angkat tangan untuk itu adalah isyarat bagi salam, bukan. Tapi bercakap memang akan ada pergerakan tangan dia. Apalah hampa ni? Tak ada fikirnya. Kan macam ni kan? What the hell is going on with you? Kan macam tu kan? Aku tampak lagi dengan mulut, dengan memek muka, dengan tangan ni memang akan ada pergerakan. Bagus ni, sedap ni. Ya, aku dengan kepala, tangan. Jadi kalau hanya pergerakan tangan itu, dia adalah orang kata apa, refleksi di atas apa yang kita bagi salam, dengan tu akan terisyarat tangan, kepala. Tak ada apa-apa lah. Macam ini dia cakap kan, orang kan? Sabtar kya? Ni sabtar kya? Enak kali ni sabtar? Malar kya? Contoh. Saya jumpa geng Tamil, bila saya cakap, dia tanya, apa khabar Ustaz? Bagus. Ustaz punya gelek ni macam Tamil lah. Kita besar keliling rumah Tamil, orang clean. Kanan clean, kiri clean, belakang rumah clean. Boleh Tamil sikit-sikit tu. Tamil pun dia kata fluent lah. Fluent pun Tamil yang kita biasa dengar lah. Jangan cakap lebih-lebih. Sampai malu saya. Kalau tekan parang ge, porang ge, nyanyi pun boleh. Nyanyi apa? Hello miss, inge porang ge. Tu cerita lagu ngorak sikit kan. Cukup? Saya Tamil boleh dekat tu ya? Boleh. Dekat tu. Cukup. Jadi nak cerita tentang pergerakan tangan tu. India cara India, Urdu cara Urdu, Melayu cara Melayu, orang putih cara orang putih kan. Tak sama. Bagi isyarat ya tidak pun lain. Ya macam mana ya? Dah makan? Dah makan belum? Kalau belum, ada orang macam ni. Ada kumpulan tertentu, dia dah makan. Dah makan? Kita tak biasa tengok tak? Tapi dia sebut dalam kitab ada. Isyarat na'am dia tu bukan dengan dia kata tahrik ra's minal a'la ila asfal, bukan gerakkan kepala daripada atas ke bawah, tapi bawah ke atas. Dah makan belum? Dah makan lah tu. Oh. Kalau kita dah makan ke? Maksudnya apa tanya soalan itu? Kita lenggak tu macam tu kan. Ada orang yang isyarat kepala macam tu, yang tu makna na'am. Macam mana? Dah makan belum? Ya ke tidak tu? Dah makan belum? Kalau tu belum kan? Dah makan belum? Itu dah tu. Tak kenal ke lo, ngaji lain sikit. Saja sikit tu. Tak, memang ada orang masa macam tu. Ya pun pusing kepala, tidak pun pusing kepala, tapi pusing kepala cara lain. Kalau tidak tu, ni sabtu lagi lah. Sabtu nak makan nasi ke? Mana mah? Sabtu mana mah? Dia. Tu. Itu nak. Jadi tak nak. Cerita ni, cerita isyarat sikit, Ngaji kitab ni macam ni lah. Baik. Intaha seperti yang dinakal daripada syarah Tirmizi, dan dengan ini mengambil oleh para ulama kita, dia kata sunat laki-laki beri salam antar perempuan dan akasnya, tetapi dengan ada syarat-syaratnya. Macam mana bicara lepas lah. Perempuan ramai, lelaki seorang, jangan seorang-seorang. Kalau one by one, muda and muda, tua and tua, itu masalah. Okey. Ada bab tu tak ingat, pergi tengok balik apa telah kita belajar, beberapa hukum hakam berkaitan bab bagi salam tu. Masalah harus berjabat tangan dengan perempuan ajnabiyah jika belapak, dan jangan pandang mukanya dan anggota yang tiada tertutup. Harus berjabat tangan, harus berjabat tangan dengan perempuan ajnabiyah, perempuan asing, jika berlapik.
dan jangan pandang mukanya, dan anggota yang tiada tertutup. Satu lapik, dia kata harus berjabat, bersalam lah. Boleh, harus bersalam, syarat berlapik, syarat tak pandang muka, dan syarat jangan pandang apa-apa yang tak bertutup. Baik tak payah salam. Salam tak, dengan perhati salam tu, hukum tu ada disebut kan, tapi nak buat macam tu tak boleh. Jadi bila walaupun berlapik tapi pandang muka, haram. Walaupun berlapik tapi ada anggota tak tertutup, haram. Boleh ke bersalam tapi muka tak tengok? Boleh? Susah tak? Susah. Saya ingat kalau saya mengaji dulu, kalau arwah Patih ni, Tok Guru lah, duduk Kelau Ulu dulu, dia memang tak pernah bersalam pun dengan perempuan. Cuma nak kata ada fenomena tertentu, kadang-kadang tok pondok ni, tok pondok ni bukan anak dara, tok pondok ni bila nak cuti, dah ngaji lama dengan Tok Guru, bila nak cuti nak kelik lah tengok anak cucu macam tu kan, nak kelik tengok anak cucu. Bila tu nak buat apa? Kadang-kadang kami duduk atas nasah lagi bila majlis, selalunya 15 Syakban malam lepas dia bagi wasiat apa tu, lepas isyak, selalunya ada keduri lah, jamu makan apa. Lepas tu nanti dia biasanya bila dah habis majlis apa, bersalam apa, kadang dia duduk masing-masing, dia jamu makan, dia turun makan, dia duduk kat tiang yang biasanya dia duduk makan tu. Bila dah habis jamu makan apa-apa, kadang tok pondok yang nak balik esok ni, nak pergi tengok anak cucu ni pasal cuti ni, macam mana? Jumpa lah Patih. Kadang-kadang malam tu, kadang subuh tu pun kena jamu makan apa, pasal selalunya ujung-ujung tu ada majlis jamuan. Betul ada tok-tok yang kadang nak balik minta izin dengan Tok Guru lah. Minta izin biasa tak apa. Ada sebab pernah saya tengok satu suasana, tok-tok pondok ni pun main duduk depan Tok Guru. Tok macam Pak Teh ni tok nak minta izin lah nak kelik kapau. Macam tu lah bunyi ni kan. Saya tiru bahasa Ulu ni. Nak kelik kapau, minta maaf lah, banyak-banyak duk sini. Dia buat tak ketahuan, duk malah nak ngaji, ngapa apa tak apa nak ingat. Jadi nak minta izin lah nak kelik rumah ni. Ni nak minta berkat, nak salam sikit. Ni tahu kau. Macam mana? Dia duduk tiang tu, dia duduk tu. Tak payah dah. Ya duduk salam-salam lah, kelik lah. Tak apalah tu. Jumpa anak cucu tu molek-molek lah dia. Esok dah buka pondok, esok datang kelik lah dia. Tak apalah. Tak apalah tu. Tak ada salam. Tak salah. Coba tak salah. Kalau orang-orang atas tu mana semua salam, Hindu, Bengali, laki, perempuan, semua salam. Orang atas tu tak ada langsung cara buat tu. Nak lapik tak lapik ke apa. Tak betul lagi tu. Dia mau kata ikut mazhab Hanafi. Ya kan? Ikut mazhab kira babai. Kan Hanafi tu. Tak boleh saya geram saya sebut bahasa gitu siap. Jadi kalau faham dengan syarat tu ketat, dengan bahasa lain haramlah kalau pandang salam berlapik perempuan ajnabiah tapi memandang muka, haram. Ataupun melihat anggota yang terbuka. Itu makalah, tak payah lah. Tak salam pun duduk pandang muka, tambah salam tak pandang muka. Betul, nak jumpa. Ya. Tapi saya jumpa tok-tok guru yang memang jaga syariat ni. Masya Allah. Cakap dengan perempuan ni tak buka mata langsung depan. Assalamualaikum Ustaz. Tok guru ke apa, siapa yang dia jumpa lah kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tak tengok langsung muka. Duduk berjam tu. Kalau tak berjam pun, Assalamualaikum Ustaz. Nak tengok kan. Bukan benci apa tak, tapi apa? Jaga syariat tu. Jaga syariat. Ustaz model lah ni, jangan. Sembang tentang mata ni. Tak apa, kata dia harus. Yang penting tak ada syahwat. Kepala otak kan. Tak boleh saya gerah masa-masa dia orang ni. Pelik-pelik lah ni. Lah ni semua pendapat. Oh kalau hadis pun dhaif. Tak pakai langsung pakai hadis sahih. Tapi kalau pendapat, pergi cari pendapat. Dhaif macam mana pun cari juga pendapat.
pendapat. Tak mau pakai pendapat as-sahih muktamad tu. Tapi kalau hadis, ni hadis dhaif tak boleh pakai dalam buku ahkam. Kita pelik sikit tu Ada geng-geng tertentu ni kalau hadis lah, itu. Tapi bila pendapat ulama, cari sedapat mungkin pendapat. Kalau dia tak amal pun dia akan cerita juga pendapat tu seolah-olah macam boleh ada juga pendapat. Kalau bahasa mudah lah, babi lah kalau haram ni, mughalazah ni, dia kan kata macam mana pun ada juga khilaf di kalangan ulama. Ada juga ulama kata babi ni kalau kulit dah disamak boleh. Cari daif bodoh punya daif, dia pergi cari. Tapi kalau hadis lah, tu pelik tu. Kalau ikut lagi bagus hadis daif daripada pendapat daif. Faham? Ada hadis daif masih perkataan Nabi. Hadis daif tu perawi hadis tu yang menyebabkannya di dhaifnya, lafaz dia, sifat-sifat perawi tu yang menyebabkannya di dhaifnya hadis, bukan hadis tu sendiri. Itu kalau ikut qawaid Imam Ahmad bin Hanbal, dia kaedah hukum dia hadis walaupun hadis dhaif bukan untuk fadail, dia jadi usul ahkam dia sekalipun dhaif. Kerana apa? Antara hukum ahkam yang kaedah-kaedah sebut mengikut kaedah dia, kata dia, daripada aku ikut pendapat manusia dengan akal, baik aku ikut pendapat Rasulullah, perkataan Rasulullah walaupun dhaif, masih perkataan Rasulullah, kata dia. Cuma perawi itu yang menyebabkan hadis itu jatuh martabat jadi dhaif, tapi tak menafikan yang itu perkataan Rasulullah. Atau istilahnya walaupun dhaif, dia masih hadis marfu'. Wa ma udhifan lin nabil marfu', apa dia masih hadis marfu', maksudnya benda yang disandarkan Rasulullah yang buatnya. Malah ni dah semua ambil pendapat. Nauzubillah. Baik. Kata Syekhuna di dalam risalahnya tersebut, di dalam kitab Kashful Lisam karangan Al-Alim Allamah Tuan Minal, iaitu guru bagi beberapa guru-guru kami. Dia kata harus berjabat tangan dengan kafir, shake hand with the non-Muslim, harus. Jadi kafir ada, kafir Islam, kafir lelaki lah kan, memang kita shake hand pun tak ada masalah. Tu wajib basuh ke tangan. Dan dia pegang babi, kalau memang lepas pegang babi, pegang tangan kita, memang ternyata babi dia tu, dah basuh lah, sama lah. Tapi walaupun pegang babi, walaupun tak pernah tengok dia sama, asal tangan dia suci, sentuh je tak wajib kita basuh. Kalau agak-agak geli, tak sadut pegang itu lah. Siap. Tapi lah ni, dia main Melayu yang bengang ni, jangan kata pergi salam kedai kapal dengan orang kapal. Makan kedai kapal, makanan pun disedia, diolah oleh orang kapal. Makanan-makanan pun makanan kapal, mi bihun pun orang kapal, sebut kari pun orang kapal, fishball, fish cake pun orang kapal. Selamat, tak ada masalah apa pun. Pau pun pau kapal. Ni pun kopi pun kopi dibuat oleh orang kapal. Semua kapal. Yang kata buat salam, habis mentah ke darah, habis semua bawa orang kapal ni. Ni yang kena COVID tu. Saya ambil kesempatan je lah. Teruk dah. Orang Islam kita tak ada kesedaran. Ada kesedaran sekejap je itu pun nak beli apa? BMF, Buy Muslim Only kan. Buy Muslim First atau Buy Muslim Only itu saya BMO. Jangan BMF, Buy Muslim First. No. Not Buy Muslim First, Buy Muslims Only. Only. Not from the kafir. Especially about our food and drinks kan. Faham saudara? Jika berhimpun satu tempat bercampur Islam orang kafir, maka sunat kita beri salam, sunat juga beri salam, serta wajib niat beri salam itu atas orang Islam saja, tiada atas kafir. Ada orang Islam orang kafir, Assalamualaikum, cukup. Niat bagi ke orang Islam, pasal tak boleh bagi salam ke orang kafir. Jadi membezakan bagi salam kat kafir tu mana? Niat. Di sini innamal a'malu binniat tu ada. Adapun orang jumpa orang Islam, takkan bagi salam tak ada niat apa-apa. Maksudnya doa ke dia lah kan. Assalamualaikum tu. Di sini juga kalau faham tu, tak perlulah kita separate dengan lafaz. Apa dia? Assalamualaikum kepada yang beragama Islam, selamat pagi kepada yang bukan Islam. Tak payah sebut itu, tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semestinya bagi salam tu ke orang Islam lah. Ke orang kafir memang tak kena lah tu.
Tapi itulah, ada benda-benda macam tu. Saya zaman sekolah kebangsaan ada lupa macam tu dah. Dia dah jadi protokol bercakap macam tu kan. Assalamualaikum pada yang beragama Islam kan? Dan kepada yang tak beragama Islam saya ucapkan selamat pagi, salam berharga, salam Perak Aman Jaya. Oh, tapi salam tu tak dijawab. Selamat pagi tak jawab, tak ada masalah. Perak Aman Jaya tak jawab, tak ada masalah. Tapi Assalamualaikum tu tak jawab. Dan memang fokus bukan untuk jawab pun. So saya kata dia just only a ceremony. Dia jadi upacara. Hatta doa pun jadi upacara. Baca Yasin pun jadi upacara. Apa dia? Ulang tahun baca Yasin. Tapi dia lah antara yang bawa maksiat dalam negara. Hui, apa benda tu? Buat program-program maksiat. Nak buat program maksiat, konon nak bagi lanjutkan usia. Pasal dah berapa puluh tahun dah beroperasi dengan berjayanya baca Yasin untuk hindarkan COVID. Macam tu ke? Boleh ke? Muskil ke tak? Tak faham saya sebut muskil apa? Saya buat misal, dia ibarat macam bekas ni, lubang banyak, habis-habis nak gaduh isi air. Jomlah kita isi air, tapi lubang banyak. Kaedah dia tutup lubang walaupun tak isi air. Betulkan bekas hang dulu. Betulkan hang punya wadah tu. Betulkan dulu TV3 tu. Betulkan dulu TV9 tu. Betul kau tak baca Yasin tak apa. Kau siar benda yang elok, hindarkan apa yang benda-benda yang merapu mengikut parameter syarak. Parameter tak payah, kau tak payah doa COVID, COVID hilang. Lari itu sikit saya sebut isu-isu sikit dulu. Kata tu. Masalah jika berhimpun niat di sana. Habis tu. Masalah lagi, orang yang berjalan sangat laju, apabila dia beri salam atas kita, wajib kita jawab salamnya sehabis kuat suara. Naik motor, naik basikal kan, tengok jauh tu, siapa ni? Oh, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Jerit lah kau buat. Tak ada pun, kona balik, ambat dia. Waalaikumsalam. Enggak. Allahu Akbar. Ingatkan siapa? Dia bagi salam. Hambat. Tambah ni motor 70 kita 150. Kona lah. Jangan kita 150 dia kita 70 dia 150, kita kona. Jenuh hambat lah dia. Jawab sekuat yang boleh. Kalau lalu kereta nak jawab macam ni? Itu halo lah, lalu kereta, kereta dia ni. Angkat. Halo. Hang kan ni? Awak? Anda mana ni? Lenggung lah. Aku duduk lenggung ni, selisihnya hang ni tak perasan. Lupa. Assalamualaikum. Nak bagi salam. Nak bagi kereta, tak ada. Tak, nak bagi salam pun tak nampak orang pun. Itu halo lah. Sikit saya sebut macam tu kan. Itu jalan sangat laju. Orang yang ada lebih daripada seorang, maka tiada memada kita beri salam dengan katanya Assalamualaikum, maka tiada wajib jawab salamnya. Kalau lebih seorang, kum lah. Walaupun dua, kum lah. Bahkan saya ngaji tutup guru ajar mudah ya. Masa tu saya tak belajar Arab apa pun. Kata dia tak tahu Arab apa pun, kaedah bagi salam ni apa? Seorang pun kum, perempuan pun kum, dua orang pun kum, laki pun kum, perempuan pun kum. Nah, semua Assalamualaikum. Tak payah tukar-tukar lah. Baik. Bermula kirim salam. Abang kirim salam lah. Situ dulu. Kita pendek je. Panjang-panjang nanti dia marah tak? Ikut SOP saja kita sikit. Ada soalan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwartal arda binur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.